يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepadamu, dan basuh kakimu sampai kedua buku lari, dan jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit iaitu tidak boleh kena air, atau di dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, iaitu tandas, atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik iaitu bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak mahu menyusahkan kamu tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya kepada kamu supaya kamu bersyukur. Al-Bukhari meriwayatkan dari Jaluh Amru bin Al-Haris dari Abdul Rahman bin Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah bahawasanya ia berkata, ketika kami di dalam perjalanan menuju ke Madinah, rantai leherku terjatuh di gurun. Kemudian Rasulullah menghentikan untanya, lalu beliau turun. Setelah itu beliau merebahkan kepada beliau di pangkuanku sehingga tertidur. Lalu Abu Bakar datang dan memukulku dengan keras kemudian berkata, kerana rantai lehermu orang tidak dapat terus menuju ke Madinah. Kemudian Rasulullah terbangun dan waktu pagi pun tiba. Di saat beliau ingin mengambil air untuk berwuduk, beliau tidak menemui air. Maka turunlah firman Allah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, hingga firman-Nya, agar kamu bersyukur. Lalu Usaid bin Hudair pun berkata, kerana kalian wahai keluarga Abu Bakar, Allah telah memberi berkah kepada orang-orang. At-Tabrani meriwayatkan dari Jaluh Abad bin Abdullah bin Zubair dari Aisyah bahawasanya ia berkata, setelah peristiwa hilangnya rantai leherku, dan berakhirnya kisah tentang kedustaan yang dituduh kepadaku, aku pergi bersama Rasulullah di dalam peperangan yang lain. Lalu rantai leherku jatuh lagi, sehingga orang-orang pun harus menghentikan perjalanan untuk mencarinya. Abu Bakar dengan agak marah berkata, wahai putriku, kau selalu menjadi beban dan kesulitan bagi orang-orang di dalam perjalanan. Lalu Allah menurunkan ayat keringanan untuk bertayamum. Kemudian Abu Bakar berkata kepadaku, sungguh engkau anak yang mendapatkan berkah. Catatan yang pertama, Al-Bukhari menyebutkan hadis tentang tayamum ini dari riwayat Amri bin Al-Haris. Di dalamnya terdapat penjelasan bahawa ayat tentang tayamum di dalam riwayat yang lain adalah ayat di dalam surah Al-Maidah.
Sedangkan kebanyakan perawi hanya menyebutkan, lalu Allah menurunkan ayat tentang tayamum tanpa menjelaskan surahnya. Ibnu Abdul Bar berkata, ini sangat sulit untuk dipastikan kerana kita tidak tahu ayat mana yang dimaksudkan oleh Aisyah. Ibnu Bantal berkata, ayat yang dimaksudkan ialah ayat dari surah Nisa. Alasannya ayat tentang tayamum di dalam surah Al-Maidah disebut juga dengan ayat wuduk, sedangkan di ayat surah Nisa tidak disebutkan tentang wuduk sama sekali. Dengan ini jelaslah pengkhususan ayat Nisa ini sebagai ayat tayamum. Al-Wahidi juga menyebutkan ayat ini pada sebab turunnya ayat tayamum di dalam surah Nisa. Namun dapat dipastikan bahawa yang dikuatkan oleh Al-Bukhari bahawa ayat yang dimaksud adalah ayat surah Al-Maidah adalah yang benar kerana di dalam hadis yang diriwayatkannya disebutkan dengan jelas tentang surahnya, iaitu surah Al-Maidah. Catatan yang kedua, hadis ini menunjukkan bahawa sebelum turunnya ayat ini, wuduk adalah wajib. Oleh kerana itu, mereka rasa sulit ketika melakukannya dengan selain air. Hal ini juga nampak dari apa yang dikatakan oleh Abu Bakar kepada Aisyah. Ibnu Abdi Al-Bar berkata, merupakan hal yang umum yang sudah diketahui oleh para ahli sejarah kehidupan Rasulullah bahawa sejak diwajibkan solat, Rasulullah selalu berwuduk sebelum solat. Tiada yang mengingkari hal ini kecuali orang yang ingkar atau keras kepala. Ia berkata lagi, hikmah dari turunnya ayat wuduk sedangkan wuduk telah dilakukan sebelumnya adalah agar kefarduannya terbaca langsung di dalam Al-Quran. Ada juga yang berkata, kemungkinan bahagian yang pertama dari ayat di atas iaitu tentang kewajiban berwuduk turun lebih dahulu. Kemudian bakinya, yang berkaitan tentang tayamum, turun di dalam kisah ini. As-Suyuti berkata, bahawa yang pertama adalah yang lebih benar kerana ketetapan kewajipan berwuduk bersamaan dengan kewajipan solat ketika Rasulullah masih di kota Mekah. Sedangkan ayat di atas adalah surah Madaniyah. Al-Qurtubi berkata bahawa Ibnu Atiyah menyebutkan bahawa ayat ini turun mengenai kisah Aisyah kehilangan rantai lehernya di Murasik dan ini adalah ayat wuduk. Akan tetapi mereka telah tahu tentang wuduk dan ayat ini seakan-akan tidak menambahkan apa-apa kepada mereka di dalam hal wuduk kecuali hanya sebagai bacaan yang terdapat di dalam Al-Quran. Akan tetapi ayat ini memberikan mereka faedah di dalam hal tayamum. Dan kami telah menyebutkan di dalam surah Nisa yang bertentangan dengan hal ini. Al-Qurtubi berkata ayat ini muhkamah iaitu ayat yang jelas, tidak nasih iaitu membatal hukum pada ayat ini. Al-Qamah bin Al-Faqwa berkata dari ayahnya yang merupakan seorang sahabat yang menjadi penunjuk jalan menuju Tabuk. Ayat ini turun sebagai keringanan kepada Rasulullah kerana beliau tidak melakukan suatu pekerjaan kecuali ia berwuduk. Maka Allah mengajarkannya melalui ayat ini bahawasanya wuduk hanya dilakukan ketika hendak melaksanakan solat tanpa harus dilakukan di dalam pekerjaan yang lainnya.